Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, hari ini kita dah sambung pada muka surat 18 eh. Hari ni muka surat 18, buku latihan, buku yang nipis Mak Ji. Buku biru, kecil, nipis je. Yang tu. Bukan kecil, sama saiz. Juzuk 1 tu, muka surat 18. Jadi kita buat ayat 113 dulu. 113 ni. Masih lagi bersambung cerita dia, juzuk 1 ni. Okey, siapa nak baca? Kak Laila baca. Kak Laila bacalah, lepas tu kita terjemah sama-sama. Tapi suaranya tak berapa ni, tak berapa bagus suaranya. Bagus. Yang penting bertajwid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Baik, kita terjemahkan. Dan Qalat telah berkata oleh ia. Lepas tu Tu Yahudi. bukan MFB ni salah ni. Ni FL. Oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Ya, oleh Yahudi. Dan Laisa. Tidaklah An-Nasara. Seorang Nasrani. Nasrani ataupun orang-orang Nasrani. Bolehlah saya terkat macam tu je. Ala Atas syai'in. sesuatu. Ya. Wa sama Dan cuma tukar je. telah berkata oleh ia. Mati kan? Mati. Oleh orang-orang Nasrani tadi. Nasrani. Laisa tidaklah orang-orang Yahudi atas sesuatu dan ni hal sedangkan mereka mereka membaca mudhari' kan mudhari' raut apa FR R bukan raw. Ini yang bagian saraf. Mereka membaca Alkitabah. Membaca akan kitab. Akan Alkitab ataupun kitab itu. Kitab itu. Kadzalika. Seperti itu. Telah berkata oleh ia. Oleh orang-orang tidak orang-orang yang tidak mereka ketahui mereka mengetahui fi'il mudhari' kan akan misal yang seumpama yang seumpama bagi ucapan bagi mereka. Ya, betul. Maka Allah
Allah ni fi'il madi. Yahkumu. Ia Mm-mm. dia adili, Meng- mengadili bainahum, Antara antara mereka. ya. Mereka. Yauma maf'ulun fi Pada hari akhirat. Pada hari kiamat. pada, Kiamat. pada hari Ya, kiamat. bagi kiamat. Hmm. Fi Pada apa yang kanu kanu adalah mereka. je Di dalamnya. yakhtalifun. Mereka selisihkan. Mereka selisihkan boleh, mereka berselisih pun boleh. Samalah maksud dia. Baik, kita baca sekali lagi. Nanti bagi tahu saya mafhum dia apa. Dan telah berkata oleh Yahudi itu, tidaklah orang-orang Nasrani atas sesuatu. Dan telah berkata oleh orang-orang Nasrani, tidaklah Yahudi itu atas sesuatu. Padahal mereka membaca akan Alkitab. Seperti itu telah berkata oleh orang-orang yang tidak mereka mengetahui akan yang seumpama ucapan mereka. Maka Allah, ia menghukum di antara mereka pada hari kiamat pada apa yang adalah mereka di dalamnya mereka berselisih. Maksud dia apa? Orang Yahudi kata, siapa nak cuba? Orang-orang Yahudi berkata apa? Orang Yahudi kata, orang Nasrani tak ada apa-apa. Tak ada, they don't have anything. Mereka tiada atas sesuatu. Manakala orang Nasrani pun berkata, orang Yahudi itu tak ada apa-apa pada mereka. Tidaklah mereka atas sesuatu. Padahal mereka ni, dua-dua ni, Baca mereka kitab. membaca akan kitab itu. Jadi seperti itulah orang-orang yang terdahulu. Yang mereka ni tak tahu tentang ucapan orang-orang ni tadi. Tidak mereka mengetahui seumpama ucapan bagi mereka. Maka Allah dia menghukum, dia mengadili di antara mereka pada hari kiamat kelak pada apa yang mereka selisih. Dia kata maksud dia tu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang Nasrani pun kata orang Yahudi tak ada pegangan. Padahal mereka sama-sama baca Alkitab. Patutnya dia orang ni senang dah nampak. Tapi setakat baca je tak dapatlah. Orang yang tak tahu pun bercakap macam tu. Mengatakan seperti ucapan mereka. Serupa orang yang tak tahu pun macam tu. Cakap orang Tapi ni tak ada kalau mereka tu betul-betul ahli kitab dan memang berpegang pada kitab yang diturunkan oleh Allah pada mereka, yang itu berkemungkinan lah yang bagus kan. Ini berguna yang golongan yang telah menyeleweng daripada apa yang Allah turunkan. Dia sepatutnya kalau dia dah ahli kitab, dia dah terima Islam, dia dah terima Quran. Maka Dia dia akan tak ada terus dah lagi. lah kan. Dia, Yalah kan bila dia dah menerima kitab-kitab tu, maka dia dia dah jadi berterusan Muslim. dalam dia berterusan lah, maknanya dia dalam kitab mereka tu ada mengatakan akan turunnya Nabi Betul. Muhammad. Ada Allah utuskan Nabi Muhammad, turunnya Quran ni semua membenarkan apa yang bersama mereka. Jadi mereka ni berselisih, tetap berselisih. Jadi samalah juga. Orang yang tak tahu tentang apa-apa kitab pun cakap macam tu. Yahudi tak ada apa-apa, Nasrani tak ada apa. Sampai kan dia kata orang Islam pun tak punyai pegangan apa-apa. Maknanya orang tu tak tahulah. Tapi kalau yang Nasrani dengan Yahudi ni, mereka ni patutnya tahu sebab mereka baca kitab. Mereka dapat kitab. Maksud dia macam tu. Baik. 114. Siapa nak buat? Baca. Okey, Kak Muna baca, Kak Muna. Waman Terjemah sama-sama. boleh. Boleh kita terjemah sama-sama. Waman azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Wa Dan
Dan man, Siapakah? siapakah? Betul. Siapakah? Azlamu adalah lebih Zalim. zalim. Lebih zalim min man. Daripada man, orang yang. Mana'a ni kalimah 3 huruf. Mana'a. Lepas tu fi'il madhi. Jadi kita tambah Telah. telah menghalang oleh siapa? Oleh ia. Masajidallah tambah MFB tambah Masjid. Akan akan masjid-masjid. Masjid-masjid bagi Allah. Bahawa yuzkara fi'il madhi Ya. majhul mansub. Jadi yuzkara ua. Terjemahan dia Disebut. ia disebut. ia Ia disebut fiha di dalam di dalam hanya ya ismu nama nama bagi baginya wa dan sa'a. telah berusaha oleh ia Okey, telah berusaha oleh ia pada kharabiha kehancuran ya baginya. baginya Ulaika mereka itu mereka itu tidak kana adalah ia lahum bagi mereka bagi mereka bahawa bahawa yadkhulu masuk betul Makji mereka memasuki akannya illa melainkan kecuali ataupun melainkan khaifina orang yang takut orang-orang dalam yang keadaan. takut. Dalam keadaan. Hal tu. Hal dalam keadaan. Okey, Keadaan. dalam keadaan tambah situ dalam keadaan orang-orang yang takut. Kena tambah. Cak bagi elok sikit. Jadi kat sini dalam keadaan sebab ia adalah hal. Mansub disebabkan dia hal dalam keadaan orang-orang yang takut. Lahum bagi mereka fi di di apa? Dunia. Di dunia di dunia khizyun. kehinaan Terdapat kehinaan izyun terdapat kehinaan wa lahum. dan bagi mereka Dan bagi mereka fi di 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 akhirat siksaan terdapat azab siksaan siksaan tambah sifat yang tambah yang betul yang dahsyat. Ya, kita ulang. Dan siapakah adalah lebih zalim daripada orang yang telah menghalang oleh ia akan masjid-masjid bagi Allah bahawa ia disebut di dalamnya nama baginya dan telah mengusahakan oleh ia atau berusaha oleh ia pada kehancuran baginya. Mereka itu tidaklah adalah ia bagi mereka. Maknanya tiadalah bagi mereka itu bahawa mereka memasuki akannya kecuali dalam keadaan orang-orang yang takut. Bagi mereka di kehidupan di dunia terdapat kehinaan dan bagi mereka di akhirat terdapat siksaan yang dahsyat. Jadi dia kata apa? Sama juga maksud itu. Dan siapa Ustazah, boleh saya sambung? boleh? Okey, sambung. 115. Okey.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil musyriku wal maghrib. Bukan mas. Oh, sorry. Walillahil masyriku wal maghrib. Maghrib. Wal maghrib. Lahil masyriq Wal maghrib. Tak panjang, tak ada ya. Wal Wal maghrib. Wal maghrib. Fa'ainama tawallu. Tuwallu. Tuwallu. Fa'ainama tuwallu. Fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Ya, jadi Wa dan li siapakah yang li 115. sorry Ha. 115. Okey. Wa dan walillahi bagi Allah al-masyriq timur Ya. dan wal maghrib barat, Ada timur dan timur dan barat. barat. Maka ainama Di mana di mana saja tawallu tuwallu. tuwallu Kamu berpaling. kamu berpaling fasamma maka disitulah wajhu wajah ada wajah bagi 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 Allah. ya. Inna sesungguhnya Allah maha luas, wasi'un. So kena tambah Nak tambah adalah boleh, tak tambah pun tak apa. Tapi dia khabar. okey. Dia khabar inna. Sesungguhnya Allah maha luas adalah mengetahui, alimun. maha mengetahui. Dia tak boleh tambah yang sebab dia bukan sifat. Ialah perkataan AKBR, sifat. right? Dia mansub, dia marfu. Ya. Marfu. Jadi sesungguhnya Allah adalah maha luas, adalah maha mengetahui. Dua lah khabar marfu dia tu. Okay. Maksud dia apa? Dan kepunyaan Allah, milik Allah lah timur dan barat. Maka di mana saja kamu berpaling, maka di sanalah, di situlah wajah bagi Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha luas, adalah maha mengetahui. Baik, 116. Siapa nak buat? Ni kalau semua ni saya pun tertidur ni. Saya Saya pula nak tertidur. Teacher, saya buat. Baik, Kak Salma. Okey, Kak Salma buat. Okey, Kak Sal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ittakhazallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan telah berkata oleh mereka telah mengambil oleh ia oleh Allah akan walad seorang anak. Ya. Subhana, maha suci bagi Allah. Maha suci baginya. Maha suci baginya. Bahkan baginya apa yang di petala langit dan bumi. Kulun setiap kesemuanya la baginya. Baginya Itu adalah qanitun. sekalian yang tunduk patuh. Oh, sekalian yang tunduk patuh. Qanitun. Berdiri ya. Kalau kunut tu datang perkataan ni samalah kunut. Kunut tu diri dalam keadaan berdoa tu patuh. Bersedia patuh. Macam tu. Jadi ni tunduk patuh. Baik.
Kita ulang balik dan telah berkata oleh mereka. Apa kata mereka? Mereka kata Allah telah mengambil seorang anak lelaki. Maha suci baginya. Maknanya maha suci Allah daripada apa yang mereka dakwakan. Allah tak buat macam tu. Ballahu, bahkan baginya apa sahaja yang di petala langit dan bumi. Kesemuanya baginya adalah sekalian yang tunduk patuh. Saya ni kan mengantuk. Tengok tu tulisan saya dah, saya pun tak boleh baca lepas tu. Baik saya ingat. Dia macam dia ada hari dia kan. Mak Ji pun tengok saya dia tersenyum Mak Ji. Sebab memang belum stop lagi. Okey, jadi maksudnya apa? Dia kena macam aktif sikit lah. You all pun kena tolong. La haula wala quwwata illa billah. Okay, saya pula baca. Baca. Badi'us samawati wal ard. Siapa nak buat ayat 117? Okay, badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Okay. Badi'u Badi'u. pencipta. Pencipta. Tanpa contoh. Kenapa pula tanpa contoh? Perkataan tu, badi' tu maksud dia cipta yang dia tak perlukan contoh. As-samawati bagi petala bagi langit petala langit, betul. dan bumi. Petala langit dan bumi. Wa idza, dan apabila Ya. qada telah memutuskan oleh dia, Ya. oleh ia Ya. akan sesuatu perkara. Maka sesungguhnya tidak lain. Sesungguhnya tidak lain. Ia berkata baginya. Jadilah engkau, maka ia menjadi. Jadilah engkau, maka ia menjadi. Ya, betul. Maka ia menjadi. Pencipta tanpa contoh bagi petala langit dan bumi. Dia terus berkata dia ni khabar. Maknanya dia ada mubtada yang dimahzufkan. Siapa dia mubtada dia tu? Allah lah. Maknanya. Kan? Allah. Sini dah maksud dia Allah. Innallaha wasi'un alim. Jadi Allah. Dia adalah. Jadi mubtada dia tu dah dimahzufkan. Dia adalah. Okay, huwa badi'us samawati wal ard. Dia adalah pencipta tanpa contoh bagi petala langit dan bumi. Dan apabila telah memutuskan oleh ia akan suatu perkara, maka sesungguhnya tidak lain. Dia berkata baginya, jadilah engkau, maka ia menjadi. Yang Allah kata tu, yang ni je lah. Silap. Okay. Kun. Fayakun. Jawab. Ada orang tanya ke apa tu? Bukan Cuba perkataan bid'ah tu asal dia badi'ah lah. Bada'ah. Bid'ah. Maknanya buat sesuatu tanpa contoh. Mereka lah. Pereka. Tapi bid'ah tu tak sentiasa maksud dia buruk. Bila dalam ibadah saja. Nabi kata, wa kullu bid'atin dalalah. Tiap-tiap penderekaan dalam agama, dalam ibadah ni adalah dalalah. Apa dia dalalah? Kesesatan. Macam tu. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Yang tu Jadi yang salah kita dengar tu dalam khutbah Nabi yang terakhir tu Nabi sebut tu. Dia kata jadi kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi kita kena ingat tu yang boleh buat tanpa contoh ni Allah je. Jadi dalam ibadah kita tak boleh innovate. Orang cakap perkataan tu innovation. Kalau kita belum tahu, kita belajar. Kalau kita dah tahu yang benda yang kita buat tu bukan daripada Nabi, kita tinggalkan. Kita buat untuk diri kita dulu.
Bukan tujuan kita dah tahu tu pergi nak cari orang yang buat pula. Kita nak beritahu dia kita dulu. Jangan risau orang lain tu. Mungkin orang ada yang dekat kita yang tak tahu kan. Betul. Itulah. Baik. Ataupun kita tengok orang pelik, pada kita pelik, kita tak buat macam orang tu tak buat macam kita. Belum tentu apa yang macam itulah, maknanya belajar dulu, kaji dulu. Jangan Betul. cepat cari jalan nak hukum orang. Betul. 118 apa nak buat? Saya boleh? Syida. Syida. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Nak sebut lalu ke kata Ustaz? Kata lalu dan berkata. Dan siapa berkata? Tak silap. Kan Dan telah berkata oleh orang-orang yang tidak mereka mengetahui mengapa tidak ia berkata-kata akan kami oleh Allah atau ia datang akan kami oleh suatu ayat ataupun suatu tanda. Maksud ayat kat sini satu tanda, satu mukjizat, satu perkara lah. Baik, seterusnya. Seperti itu telah berkata oleh oleh orang-orang yang daripada sebelum daripada mereka akan yang seumpama bagi ucapan mereka telah samar-samar oleh kesamaran oleh ia akan hati-hati oleh hati-hati FL oleh hati-hati bagi mereka benar-benar boleh, pasti boleh. Bayanna telah menerangi oleh kami oleh kami akan jelaskan oleh kami akan ayat-ayat itu akan ayat-ayat itu bagi kaum mereka yakin. Mereka meyakini. Mereka meyakini. Dan telah berkata oleh orang-orang yang tidak mereka mengetahui. Maknanya mereka berkata apa? Mereka katakan dia orang yang tak tahu ni. Maknanya orang yang tak tahu ni apa dia? Orang yang tak belajar. Orang tak ada ilmu. Orang yang tak tahu tentang kitab. Arab Badui kalau ketika itulah. Mengapa Allah tak berkata-kata kepada kami? Atau dia datanglah kepada kami suatu tanda atau suatu ayat yang boleh proofkan, yang boleh membuktikan tu. Jadi seperti itu telah berkata juga orang-orang yang daripada sebelum mereka, sebelum orang ni. Dia kata maksudnya kat sini dia tutup pembuka kata tu. Telah berkata oleh orang-orang yang daripada mereka akan yang seumpama ucapan mereka itu. Sebelum ni pun dah ada dah.
Orang yang bercakap sebiji macam tu, rupa dia, bunyi dia macam tu. Maknanya, kenapa Allah tak datang kepada kita? Kenapa tak datang pada kita tanda? Kenapa kita tak nampak mukjizat tu ya? Macam itulah dia minta. Telah kesamaran oleh hati-hati bagi mereka. Maknanya dia bercakap macam tu, hati tu ragu. Ragu, samar, samalah maksud dia. Telah ragu, telah samar oleh hati-hati bagi mereka. Tak ada sedangkan kat sini, tapi dia tahqiq benar-benar ataupun pasti. Kami telah pun menerangkan ayat-ayat itu bagi kaum mereka yakin. Yang mereka tak yakin, kaum-kaum yang meyakini ni, benda tu terus dapat, keterangan tu dia dapat. Maksud dia kat sini kan? Mengapa dia tidak berbicara secara langsung atau datang tanda kekuasaan? Demikian pula orang yang sebelum tu pun pernah cakap benda tu. Hati mereka tu sama. Hati mereka tu sama maksudnya sama, tak jelas. Sama samar. Tasyabahat, telah serupa. Pun boleh kita kata macam tu. Kalau dalam ni kita boleh juga kata telah serupa oleh hati-hati bagi mereka. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Macam mana datang keyakinan? Kalau dah jelas, yakinlah kan. Orang kata apa? Orang putih kata, seeing is believing. Tapi sebelum ni, kalau Quran ni mukjizat dia pada membaca tu, pada huruf-huruf dia semua. Macam bila orang baca Quran ni, faham, mesti dia nampak mukjizat dia tu. Tak mungkin ni datang daripada manusia, tak mungkin datang daripada Nabi SAW. Maknanya Nabi mereka sendiri. Tak mungkin sebab Nabi tu ummi. Takkan dia pandai pula tiba-tiba baca macam ni, buat prose. Dia tak pandai. Macam tu. Tak sesuai pula dia tu jadi orang yang bersyair. Nabi bukan ahli syair. Sedangkan kalau orang lain dekat ketika tu ramai yang penyair. Sahabat-sahabat Nabi ada yang poet, ada yang penyair. Jadi tapi Nabi bukan. Nabi tak macam tu. Tapi dah cakap dah. Orang dulu pun dah cakap. Jadi kalau orang sekarang ni masih ada lagi cakap macam tu, ada tak pernah dengar tak? Orang cakap macam ni. Kenapa Allah tak cakap kat kita je terus Cakap macam tu. Nabi Musa. Ataupun dia meragui lah. Kenapa Allah tak cakap dulu dengan Nabi Muhammad terus? Kenapa cakap Nabi Musa cakap pula? Jadi dia membanding-bandingkan Nabi ni. Jadi kat situ dia kata, agama dia dah lagi best sebab Tuhan cakap dengan Nabi dia. Macam tu. Dia tak tahu, kalau dia orang yang tak tahu sejarah dia, tak tahu tentang agama Islam, tak tahu tentang Nabi pun, goyanglah. Hati dia pun cakap, Itu selalu jadi kepada anak-anak yang belajar dekat. Dia orang punya akidah tak kuat, dia orang punya tauhid tak tahu, Quran tak tahu, pergi masuk universiti belajar comparative religion, belajar benda-benda macam tu. Kadang-kadang assignment bukan je cikgu ni suruh. Assignment dia bandingkan agama Hindu dengan agama Islam. Sepatutnya tak timbul soal tu. Tak boleh suruh banding. Tak ada yang sama setanding dengan agama Islam ni. Sumber dia pun tak sama. Macam itulah. Jadi berlakulah banyak pertembungan. Kata kita pertembungan budaya. Sebenarnya akidah tu yang dah salah. Jadi kita bekalkan ya anak kita dengan tauhid. Yang maknanya sumber dia mesti Quran. Janganlah kita harap pada orang lain untuk membekalkan pada anak kita ni tauhid ni, Quran ni. Takkan adanya orang yang nak tahu tu Quran tu. Macam kalau kita belajar ni kan, sumber dia tu Quran ni. Selalu mesti dengan Quran lah. Dia tak ada lain. Agama kita ni sumber dia senang je. Quran. Quran hadis. Quran hadis. Jadi banyaklah perkara tu. Kalau orang tu yakin dengan Quran ni datang daripada Allah, dia dah tak ada timbul dah isu dia question begini begitu. Macam-macam. Nanti dia cakap ada pula yang sibuk nak berdebat tentang ayat ni bercanggah lah. Dia tak tahulah tu kalau dia cakap macam tu. Kadang-kadang dia pertikaikan benda yang angka macam jadi angka tu jadi macam ada pula yang terlampau suka Quran ni tapi pada sisi sudut penemuan sains. Kalau tak jumpa penemuan sains tu dia macam tak yakin atau dia suka kepada fizik aspek. Waktu dia kata kalau yang suka matematik tu
Macam matematik ni dalam Quran ni tentang matematik. Adakah kita nak beriman sehingga kita tahu tu atau kita beriman dulu? Benda tu kemudian. Jadi kat situlah kita ni akidah kita ni. Tak kisahlah, sepatutnya ada orang kata cari Fibonacci teori pada dalam Quran ni. Ada orang tengok pula kaji berapa kali jumpa. Oh, baru nak mengakui ini adalah mukjizat. Ada orang nak tengok juga arkeologi, penemuan arkeologi baru dia nak beriman. Jadi kata, tapi kita ni dah Islam. Tak sepatutnya kita macam tu. Macam itulah. Maknanya kita tak patut hati kita ni serupa dengan orang yang sebelum ni. Cari tanda. Padahal kalau baca Quran ni faham, benda tu dia mesti masuk akal sebab dia untuk orang-orang yang ulul albab. Orang yang mempunyai akal fikiran yang waras. Waras pun dah cukup dah. Akil balik dah. Dah balik dah cukup dah. Macam tu. Senang Quran. Kalau nak beriman. Kalau nak yakin. Dia kalau tak nak yakin, dia jadi susah lah. Tapi Allah bagi peluang. Silakan. Tanya. Baca ni. Apa jawab? Jadi cuma contoh-contoh ketika zaman Nabi SAW tu. Semua contoh-contoh yang macam ni lah. Apa cakap orang ni. Kadang orang tanya pula. Mereka bertanya kepada engkau tentang begini. Apa salah bintang tu macam mana? Bulan ni macam mana? Kalau perempuan macam ni. Semua tu Allah jawab, bagi tahu. Ada je semua. Okey, insya-Allah. Lagi sambung ayat 119. Kak try, teacher. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna sesungguhnya. Sesungguhnya. Okey, sesungguhnya inna, lepas tu ada na tu. Kami. Sesungguhnya Kami. Ya, sesungguhnya kami arsalna mengutuskan. Telah mengutuskan oleh ia. Mengutuskan oleh kami. Oleh kami. Ka. Akan engkau. Akan engkau. Bil haq, dengan kebenaran. Ya, dengan kebenaran itu. Dengan kebenaran itu. Basyiran. Hal. Sebagai boleh pembawa berita gembira. Pembawa berita gembira. Wa naziran. Ancaman. Dan membawa berita ancaman. Dan ancaman pun boleh lah. Dan tidak tus'alu engkau ditanya dari hal ashabil jahim, penghuni neraka. Jahim, al-jahim. Okey, boleh pergi neraka jahim pun boleh, neraka pun boleh. Macam tu. Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau dengan kebenaran itu sebagai pembawa berita gembira dan berita ancaman. Dan tidak engkau ditanya dari hal penghuni-penghuni neraka. Apa maksud dia? Tugas Nabi SAW tu menyampaikan kebenaran. Apa dia al-haq? Kebenaran. Apa dia kebenaran tu? Quran. Tak ada lagi lain. Quran. Macam mana nak guna apply Quran? Memanglah kadang macam teacher ni tak ada lain ke? Cerita dia semua Quran. Tapi sebab memang macam tu. Quran ni Allah kata dalam ayat yang lain dia kata al-haqqu mir rabbik wala takunanna minal mumtarin. Jadi maksudnya apa? Kebenaran itu yang datang daripada Tuhan engkau. Apa yang datang daripada Tuhan? Quran. Quran tu dulu. Nabi tu daripada orang biasa-biasa je, lepas tu dapat Quran. Quran ni satu benda yang sangat-sangat mulia. Dia kalam Allah. Dia ditulis atas kertas, kertas jadi mulia. Diletak atas atas tempat tu jadi mulia. Macam bayangkan macam itulah.
Jadi apa dia tujuan dia tu? Mesti digunakanlah. Tapi Allah kata, engkau tidak ditanya tentang penghuni-penghuni bagi neraka jahim. Jadi tugas tu sampaikan kebenaran. Itu adalah sebenarnya perkara yang pertama, paling penting sekali dalam setiap orang Islam ni. Surah Al-As tu. Dengan masa yang kita ada ni, itu amal soleh yang paling utama. Watawasau bil haqq. Watawasau bis sabr. Itu kedua. Yang pertama, mesti tausiah, sampaikan kebenaran. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Jadi kena tahu kebenaran tu apa. Kalau tak tahu kebenaran, jadi berpesan juga tapi tak tahu apa benda yang dipesan. Jadi kebenaran adalah Al-Quran. Mesti itu dulu. Lepas tu, dengan masa yang kita ada ni, semua manusia ni rugi. Wal asr, innal insana lafi khus. Semua manusia berada demi masa. Masa tu pula bukan sekadar masa biasa. Ni al-asr, waktu asar. Waktu asar tu waktu yang Sibuk. pendek masa tu. Demi waktu asar. Waktu asar ni kalau panggil juz tu pun asir, datang daripada perkataan asar ni. Maknanya dah hampir dah tinggal, juznya tu dah keluar, dia juz lah, dah tak ada dah isi dia tu. Tinggal minum aja. Tinggal habis saja maksudnya. Dah diperah dah perahan dah tu. Perahan masa yang dah, kalau kita bekerja satu hari tu waktu asar tu kita dah tak boleh nak function lagi dah. Jadi apa yang amal soleh yang paling utama? Amilus solihat. Jadi dia mesti berpesan-pesan dengan kebenaran. Si Quran ni lah. Jadi ikut semasing-masing punya kadar yang Allah tetapkan untuk dia tu. Pesan pada siapa? Pesan untuk apa? Jadi kalau dah tinggal sikit tu apa nak buat? Dah kena cari amal yang paling efektif, paling berkesan. Sikit tapi dapat sampai akhirat. Jadi pesanan lah. Kena Quran, kena mengajar. Walaupun satu Quran, tapi bila setiap orang ajar tu, jadi benda tu very efektif. Sampai selagi orang tu mengikut apa yang kita pesan tu, yang kebenaran tu tadi, kita akan dapat pahala. Kita akan dapat, walaupun kita dah mati, walaupun kita dah tak boleh puasa, kita dah tak boleh solat, kita dah tak boleh dah buat amal sendiri tu, tapi pesanan kita tu yang diikuti itulah yang dapat kita bawa. Itu kalau kecuali itu yang Allah kata tu, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Nampak tak? Jadi jangan diam-diam je. Bila dah tahu perkara ni, Quran ni mesti disampaikan. Itulah amal soleh yang kita ni dah waktu. Semua ramai yang cakap, alah belajar macam ni, kita ni belajar dah tua. Ramai, bukan seorang dua. Saya sendiri pun rasa macam tu. Ada pun kita nak buat. Dan kita dah masuk waktu asar lah ni. Jadi kita mesti cari jalan benda yang sikit tapi dapat sampailah kita dah mati pun esok dapat. Pesan untuk buat apa? Sedekah jariah. Jariah untuk apa? Kalau jariah tu mesti satu ilmu yang disampaikan dan mesti dengan Quran. Mengajar jariah kita tu sedekah kepada itulah yang mengajar Quran. Kita nak buat amal soleh tak boleh. Quran, apa-apa yang mengenai Quran tu insya-Allah itu yang dimuliakan. Selain daripada itu, Allah kata, Nabi kata ad-dunya mal'unah. Dunia ni semua terhina, tercela. Mal'unun ma fiha. Tercela juga apa yang di dalamnya. Illa zikrullah. Kecuali peringatan daripada Allah. Maksudnya apa tu? Quran. Dan wa mawalah. Dan apa-apa yang mengenainya. Au aliman. Ataupun orang yang mengajarkannya. Au muta'alliman. Ataupun orang yang mempelajarinya. Jadi kat situ kita mesti nampak mana aku nak invest. Macam mana nak buat apa yang Allah beri ni supaya benda tu menjadi kemuliaan untuk kita dan juga menjadi bekalan untuk kita walaupun kita dah mati. So mesti cari yang tak tercela lah kan. Kemuliaan. Opposite of mulia, cela is mulia. Okay, kita sambung ayat 120 boleh? Boleh. Okey, 120. Siapa nak buat? Apa orang ada datang? Oh, ada boleh tahan juga. Okey, siapa lagi yang saya tak nampak tadi? Siapa nak
Kak Maru. Oh, Kak Maru tak boleh. Siapa? Kak Liza nak buat? Kak Liza cuba buat 120. Boleh ke? Okey, silakan. Dan nak baca dulu ya. Baca dulu. Baca dia. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Okey, cuba terjemahkan. Dan Lan tidak sekali-kali ya tarda. tarda engkau. Bukan engkau. Sebab ni perempuan. Oh, Ya. ia Ya redha. reda Anta. daripada engkau. Okey. Al-Yahudu baris dhamma. Jadi dia fa'il. Tambah Oleh oleh Yahudi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Dia wa dan la. tidak Okey. An-Nasara. orang-orang Nasrani. Boleh juga lah. Boleh kita tambah juga tak? Boleh. Kalau kita nak tambah dan tidak juga, maksudnya kita tambah situ, kenapa? Boleh. Sebab dia maktuf. Sebab dia maknanya dia maktuf ni dia ikut yang dia ikut yang mana? Lah, sama daripada ayat yang sebelum tu. Dia ikut Ayat Yahudi tadi. okey. Maktuf. Hatta Sehingga tattabi'a FRBE engkau mengikut millata akan agama bagi mereka. agama, boleh agama ataupun cara hidup. Agama yang beri maksud cara hidup bagi mereka. Kul Katakanlah oleh engkau, ya inna sesungguhnya hudallah petunjuk ya petunjuk daripada Allah pada Allah ya adalah ni adalah petunjuk adalah petunjuk yang sebenar, maksud dia. yang sebenar. Okay. Dan nescaya nescaya jika ittaba'ta telah mengikuti oleh engkau. Correct, oleh engkau ahwa nafsu hawa kehendak bagi mereka correct. Ba'da sesudah allazi sesudah daripada yang sesudah daripada yang ja'aka telah mendatangi oleh ia telah mendatangi oleh ia akan engkau min daripada al-ilmi pengetahuan. Tapi dia dalam isim makrifah. Pengetahuan itu tiada tiada la bagi engkau min daripada Allah daripada wali maksud dia apa? Pelindung dan tidak penolong. Tidak juga penolong. Ayat semalam dah sebutkan Allah kalau tak
Kalau selain daripada Allah, tak ada. Tiada wali, tiada pelindung dan tiada nasir, tiada penolong. Ayat semalam pun ada sebut. Baik, kita ulang semula ayat ni. Dan tidak sekali-kali ia reda daripada engkau oleh Yahudi itu. Maknanya tidak sekali-kali Yahudi itu reda dari hal engkau. Dan tidak juga Nasrani. Sehinggalah engkau mengikut akan cara hidup bagi mereka. Ataupun engkau mengikut akan agama bagi mereka. Katakanlah oleh engkau, sesungguhnya petunjuk daripada Allah, ia adalah petunjuk yang sebenar. Dan nescaya jika telah mengikuti oleh engkau akan kehendak-kehendak mereka, sesudah daripada yang telah mendatangi oleh ia akan engkau, daripada pengetahuan itu, tiadalah bagi engkau daripada Allah, daripada pelindung dan tidak juga penolong. Maknanya petunjuk yang sebenar tu ialah daripada Allah. Daripada Allah yang tadi tu. Allah kata, inna arsalnaka, kami utuskan engkau sebagai basyiran wa nadhiran. Maknanya membawa bilhaq, basyiran wa nadhiran. Dengan kebenaran itu sebagai pembawa berita gembira dan pembawa berita ancaman. Jadi itu adalah petunjuk daripada Allah. Itulah Quran. Tak ada lain petunjuk daripada Allah. Maka jika kau membelakangkan petunjuk itu dan mengikut kehendak mereka sesudah datang pengetahuan tu. Kalau belum tak apa. Belum maknanya Allah akan bagi tahu ada peluang lagi. Tapi sesudah al-ilmu sampai kepada engkau, maka tiadalah penolong. Maka Allah tidak melindungi kamu dan Allah tidak juga menjadi penolong bagi engkau. Ini Allah cerita pasal Nabi SAW ya. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Qalam pun ada sebut. Kalaulah Nabi ni tak cakap, dia cakap selain daripada Quran, selain daripada kebenaran tu, Allah kata kami nescaya kami rentap jantung dia. Matikan kat situ juga. Laqata'na binhu bil yamin, Allah kata. Okey, jadi al-ilmu, sebelum ni kita kata, al-ilmu kalau mengikut Imam Malik, kata dia al-ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Maknanya ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal Rasul dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Manakala Imam Syafi'i pula kata al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul wa min siwa dzalik qila wa qal. Ilmu itu adalah apa yang Allah kata dan apa yang Rasul kata. Selain daripada itu adalah cakap-cakap sahaja. Maknanya cakap-cakap kosong ataupun pendapat-pendapat sahaja. Jadi itu yang ta'rif ilmu. Banyaklah ta'rif ilmu. Kalau Nabi kata al-ilmu, maknanya ilmu itu kan makrifah. Kalau ilmu je, pengetahuan lah, pengetahuan yang umum. Boleh juga kan ada. Tapi itu yang ultimate lah. Jadi daripada situ sepatutnya bermula dengan al-haq tu. Itulah dia petunjuk. Kalau kita tak ikut petunjuk tu, kita ikut kehendak yang lain, Allah kata tiada pelindung dan tiada penolong. Kita sambung ayat 121. Okay, siapa nak cuba? Baca je dulu, tak apa kalau tak ingat tu. Kalau tak dapat nak terjemah, kita sambung. Kali kedua. Siapa? Kak Sal. Okey, silakan. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Allazi orang-orang yang Atainahum. telah memberikan oleh kami akan mereka Okey. akan Alkitab, Yatlunahu. mereka membaca akannya Ini maf'ul mutlak. Jadi tambah sebagai kebenaran. benar-benar, Sebenar-benar. Akan benar. Sebenar-benar. kebenaran, bukan? Tak apa. Sebenar-benar. Sebenar-benar tilawah tu bacaan. Bagi bacaan baginya. Bacaan baginya. Mereka beriman kepadanya. Ya. Dan man orang yang
ia ingkar kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Okey, tadi silap sikit, bukan silap. Ni yang mana dengan kat sini ialah dengan. Dari tambah dengan sebenar-benar bacaan baginya, tilawah baginya. Yang mana dan yang ini waman sesiapa yang. Okey, dan sesiapa yang. Jadi orang-orang yang telah kami kurniakan kepada mereka kitab itu, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan baginya. Ini perkataan tilawah. Dia memberi maksud untuk Quran ni saja. Maknanya bacaan itu, bacaan yang memberi maksud kena ikut tilawah ni. Sebab dia punya kata dasar tu tala. Tala pula. Tala. Ataupun dalam bentuk isim maksurah. Tala ni boleh kita sebut tilawah ni hanya pada Quran saja. Tak boleh sebut tilawah surat khabar, tak boleh. Maknanya tilawah ni hanya untuk Quran. Sebab tala ada memberi maksud ikut. Dah kamera ni dia pergi tempat lain pula. Jadi surah apa yang cerita pasal surah apa yang cerita pasal tala ni, perkataan tala. Surah Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha. Surah 92 91 ke 92. Kata wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Itu maksud dia tala kat situ ikut. Jadi kata dasar dia tu sama. Dan bila ditanya kepada Ibnu Mas'ud surah 91, perkataan tala ni surah 91 ayat 2. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu siang, waktu pagi, duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila ia mengikutnya. Mengikut siapa? Mengikut matahari. Jadi itu maksud ikut. Bila ditanya kepada Ibnu Abbas apa maksud ayat ni? Makna sahabat tu ada yang cakap apa maksudnya tu? Ya telu nahu haqqa tilawati. Ibnu Abbas ke Ibnu Mas'ud? Tak silap saya Ibnu Mas'ud. Okey, dia jawab kan dia Ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat yang Nabi kata ambillah tafsir Quran daripada mereka. Sebab mereka ni mendapat dia antara paling banyak tadabbur ke daripada segi kefahamannya, ambillah kefahaman kamu daripada ada 4 Abdullah tu. Salah seorang daripadanya Abdullah Ibnu Mas'ud. Yang 4 tu tak ada ada cakap Muaz yang yang muda lah, dia panggil ulama yang kecil masa tu, ketika tu ulama daripada kalangan sahabat yang kecil. Lepas tu dia orang dah besar. Tapi yang Ibnu Mas'ud ni yang senior lah kiranya. Jadi Ibnu Mas'ud kata ayat ni maksud dia yattabi'unahu haqqatiba'i. Maknanya maksud yatlunahu haqqatilawati ni mereka mengikutinya dengan sebenar-benar ikutan baginya. Jadi orang yang itu yang Allah kata mereka beriman kepadanya. Kalau mereka baca macam tu mereka beriman kepadanya. Bukan saja dari segi huruf, dari segi ikutannya lah apa benda dalam tu. Yang suruhan diikut, yang dilarang tu yang tegahan tu ditinggalkan. Dan sesiapa yang dia ingkar kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi ayat seterusnya. Ada soalan ke setakat ni? Tak ada kan? Macam biasa style teacher. Jadi kalau nak tanya silakan. Dia jangan fikir tadi kata tanya lepas tu tak sempat aku nak jawab, dia dah bukan macam tu. Dah saya tak boleh nak buat apa, dah terbiasa. Tapi kalau nak tanya maknanya dengan saya ni boleh je ya. Saya baca Ustazah. Silakan ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil. Ya bani Israil zkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Okey.
I cannot stop there, right? Ya Bani Israel azkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Faddaltukum. Okey, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati. Katakanlah tak boleh berhentikan, tapi dah terberhenti juga, ambillah semula sini. Uzkuru ambil daripada fi'il jumlah fi'liyah boleh. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Berhenti situ. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Okey, tersambungkan terjemahnya. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai bagi Israel. Boleh. Fi'il amar. Azkuru, ingatlah. Kalau kita pecah dia bunyi dia uzkuru. Tadi sebab dia sambung dengan la ni, jadi bunyi dia lal. Ingatlah. Kata is dummah. Ingatlah oleh kamu. Ada waw. Okay. Ingatlah oleh kamu nikmatia. Jadi nikmati. Tak cantik lah line Kak Rosna. Tak clear. Ingatlah oleh kamu akan nikmat daripadaku. Akan nikmat. Daripadaku. Ya. Allati yang an'amtu memberi nikmat oleh aku. Telah memberi nikmat oleh aku. Alaikum atas kamu. Dan bahawasanya aku faddal telah melebihkan oleh aku akan kamu atas alam sekalian alamin. Ni sama macam dalam Fatihah tu kan, sekalian alam. Wahai keturunan bagi Israel ataupun wahai Bani Israel, kenangkanlah oleh kamu, ingatlah oleh kamu akan nikmatku. Kenangkanlah nikmatku yang aku telah beri nikmat ke atas kamu, dan bahawasanya aku, ni pun termasuk benda yang dia kena kenang lah, kena ingat. Dan bahawasanya aku telah melebihkan oleh aku akan kamu atas sekalian alam. Maknanya, dan bahawasanya aku telah melebihkan kamu di atas sekalian alam. Okey, cukup dululah. Kita ada satu lagi bunga ni. Kalau tak ada soalan, ni kita sambung besok, ya? Boleh? Jadi kalau boleh kita mungkin kita kena macam perdengar sikit. Kita dapatlah habis 1.5, besok 1.5 lagi. InsyaAllah. Last Sunday, teacher. Untuk kelas ni kot macam tu, kalau tak sampai habis 20 muka surat 21 tu, Sunday lah. Kita cuba Sunday. Besok ada lagi kan? Lusa. Ada. Tak apalah kelas ni, siapa yang boleh adalah. Siapa tak ada, saya terus juga habiskan lah. Siapa tak ada, tak apa. Sebab kita 20 hari kan? InsyaAllah. Meaning that besok last lah Ustazah. Besok last ke? Hari ni 18 kan? Hari ni baru hari ke-18. Jadi ada 2 hari lagi. Ahad. Tak boleh nak balik kampung ke, tak ada line ke, terserahlah, tak apa. Saya akan habiskan sampai 20 hari ke-20. Hari Ahad lah. Hari Ahad ya. Saya juga teman teacher lah. Boleh teman. Okey, alhamdulillah cik, saya ada. Ada je insyaAllah. Kita tak tahulah Sabtu Ahad ni jalan. Apa dah kena balik kampung, nak buat macam mana? Baliklah. Tak balik kampung, berjalan je. Okey. Baik, kita setakat ni dulu. Aku qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.